A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dalam rancangan Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Saya Zainal Arifin Ismail seperti biasa menemani anda dalam rancangan ini. Rancangan ini adalah sebuah rancangan terbaru hasil kerjasama antara Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Karangkraf dan Sinar Harian serta Estate Oasis, di mana kita mendekati dan membantu mereka yang terjejas di luar sana akibat pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah program ini akan bersiaran secara langsung selama 1 jam pada setiap hari Khamis dari jam 6 petang hingga 7 malam di Estate Oasis. Kepada anda yang mempunyai masalah dan ingin berkongsi masalah anda, telefon kami. Telefon kami di nombor ini 038994 1657. Dan jangan lupa untuk meletakkan #Talian Jiwa di semua platform media sosial anda. Sebenarnya kami juga berkolaborasi di Facebook rasmi iaitu Talian Jiwa Official, di mana kami kongsikan info-info yang berguna buat anda semua. Dan untuk pengetahuan anda, di setiap episod kita akan membaca dan mentadabbur surah Ad-Duha yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar buat kita semua. Selain itu, kita akan membaca beberapa potongan ayat Al-Quran dan hadis yang boleh dikongsikan sebagai memberi penyelesaian kepada masalah yang berlaku pada hari ini. Baik, hari ini Malaysia mencatatkan kes baru positif COVID-19 sebanyak yang paling tinggi 20,596 kes, dengan negeri Selangor mencatatkan kes harian tertinggi iaitu 8,549 kes. Dan setakat semalam melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan, sejumlah 14.9 juta individu telah menerima dos pertama, manakala sebanyak 7.7 juta individu telah pun melengkapkan dos kedua. Ini menjadikan jumlah pemberian vaksin yang dilaksanakan telah melebihi 22.6 juta dos. Baik, kita akan beralih ke perkembangan terkini mengenai COVID-19. Kes libatkan varian Delta merebak ke daerah lain. Jabatan Kesihatan Kelantan tidak menolak kemungkinan varian Delta yang pada mulanya dikesan di Pasir Putih sudah merebak ke daerah lain. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri, Datuk Dr. Zaini Husin, kemungkinan itu berdasarkan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini. Bimbing orang awam kaedah betul guna kit ujian kendiri COVID-19. Timbalan Pengarah Institut Kajian Pembangunan dan Inovasi International Medical University (IMU), Profesor Dr. Azizi Ayub berkata, walaupun secara umum manual yang disediakan dalam kit ujian kendiri mudah difahami, namun orang awam masih perlu mendapatkan pandangan daripada pakar mengenai teknik yang betul bagi mengelakkan berlaku keputusan negatif palsu maupun positif palsu. Semua warga emas boleh walk-in untuk divaksin bermula minggu depan. Vaksinasi secara percuma, secara jumpa terus atau walk-in buat warga emas kini diperluaskan ke seluruh negara bermula minggu hadapan. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, ia bertujuan mencapai sasaran untuk sekurang-kurangnya lebih 40% populasi warga dewasa bagi setiap negeri mendapat suntikan vaksin COVID-19. Baik, insyaAllah kita akan memulakan program ini dengan seperti biasa, mentadabbur surah Ad-Duha. Sebelum itu, saya perkenalkan sekejap lagi, seperti biasa, sahabat saya, Ustaz Fazrul Ismail, pentadabbur pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Sihat? No? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Ya? Jaga SOP lah. Ya, Alhamdulillah. Baik, silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Hari ini kita ingin meneruskan, kita ingin membaca daripada surah Ad-Duha, ya, pada halaman 596. Surah yang ke-93 untuk sama-sama kita jadikan sebagai panduan, mengingatkan, menenangkan jiwa kita agar kita dapat
membawakan jiwa kita terus kuat berhadapan dengan pelbagai cabaran yang ada. Surah Ad-Duha ayat 1 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Inilah daripada surah Ad-Duha yang kita boleh ambil pelajaran pada hari ini, iaitu demi cahaya pada waktu duha dan demi malam yang hening. Allah bersumpah sebenarnya Haji tentang betapa sebenarnya selagi kita dapat menatap cahaya pada waktu pagi ataupun ketika siang kita rasakan ada cabaran, kita dapat melihat kepada keheningan malam, sebenarnya ia petanda bahawa mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak benci, tidak meninggalkan sesiapa sahaja yang ada di atas muka bumi ini. Allah tetap sayang, dan ujian yang melanda itu sebenarnya Allah maklumkan walal akhiratu khairul laka minal ula, iaitu yang akhir itu akan jadi lebih baik daripada yang awal. Ujian yang ada ini tidak berpanjangan, tetapi ianya akan sirna, akan pergi jua, yang akan digantikan dengan sesuatu yang indah yang kita sukai. Inilah antara isi daripada surah Ad-Duha untuk memberi semangat kepada kita. Ia pernah memberi semangat kepada Nabi 1400 tahun yang lepas bahawa ujian tidak berpanjangan. Apabila kita cuba mencari jalan penyelesaian, dan Tuhan sudah pun ada penyelesaian. Cuma Tuhan ingin berikan sedikit ujian untuk sama-sama kita melihat bahawa kita ini perlukan bantuan daripada Tuhan yang menciptakan kita. Jadi itu sedikit Haji pada petang Ustaz, ini. kebiasaannya apabila seseorang itu menerima nikmat, Ya. kelezatan duniawi, seringkali kita menganggap bahawa Allah sedang menyayangi kita. Dan apabila kita pada satu saat ditimpa dengan satu musibah, ujian, kemiskinan, kefakiran dan sebagainya, kadang-kadang terlintas di hati kita, apakah Allah telah meninggalkan kita? Allah tidak mempedulikan kita. Betulkah itu perasaan itu? Sebenarnya apa yang Haji cakap tadi itu sebenarnya ada disentuh pada surah yang ke-89 sebelumnya. Kerana Quran ini disusun melihat kepada psikologi manusia kan. Sebenarnya bila bercakap tentang kalau dapat duit tu banyak dalam bank, kita rasa wah Allah sudah muliakan. Tetapi kalau katakan duit dalam bank ataupun mungkin kita tidak dapat bisnes ataupun untung dan sebagainya, Allah hina. Sebenarnya ini adalah suatu teguran Allah SWT dalam surah Al-Fajr, menunjukkan bahawa apa? Sebenarnya bukanlah seseorang itu ada duit banyak ataupun duit sikit itu menandakan bahawa ianya dimuliakan ataupun dihina. Tetapi yang lebih penting ialah kita mengetahui kita perlu usahakan membantu lebih ramai orang berbuat kebaikan, kerana kalau kita rasa mulia dengan duit banyak, sebenarnya ini adalah apa yang difikirkan oleh Firaun pada suatu masa dahulu. Yang kita harapkan kita tidak berfikir begitu, kita tahu kita ada jalan keluar dan kita ingin memberi manfaat seluruh
manusia, insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas penjelasan itu. Padat sekali. Baiklah, saudara penonton, kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita ada pemanggil yang pertama. Teruskan bersama kita dalam Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Alhamdulillah bertemu kembali dalam rancangan Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Anda masih bersama saya dan Ustaz Fazrul Ismail. Ustaz, Ya. saya ada teringat guru saya menyebut dalam satu syarahnya. Dia berkata Salman Al-Farisi, katanya, jika manusia memahami bahawa pertolongan Allah datang menerusi orang yang daif, nescaya manusia tidak akan mengabaikan mereka. Betul. Betul ke Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita tengok dalam surah Al-Maun pun memang ada istilahnya wala tahuddu, kalau contoh ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amul miskin. Jangan kamu mengenepikan makanan orang miskin. Dia tak cakap bahawa kamu sepatutnya jangan tak beri makan pada orang miskin, tapi makanan orang miskin disebabkan dalam harta kita sebenarnya ada hak bagi orang-orang yang memerlukan. Jadi bila kita lagi menolong, menyampaikan hak orang yang memerlukan, sebenarnya hak kita akan lagi dimudahkan, rezeki kita akan diluaskan, dan itu yang kita boleh lihat dalam kehidupan sahabat Nabi, ya. Nabi mudahkan hak orang lain diberikan, mereka dimudahkan urusan dalam kehidupan ini. Masya-Allah, tabarakallah. Depan mata kita lihat lagi banyak ada sumbang, lagi banyak ada sumbang, lagi besar nikmatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Jadi kepada siapa sebenarnya yang ingin berkongsi, bukan berkongsilah, nak meluahkan perasaanlah disebabkan oleh tekanan pandemik COVID-19 ini, boleh terus menghubungi talian rasmi kami di nombor 0389941657. Kita pun dah ada pemanggil pertama. Assalamualaikum. Beliau adalah Puan Zubaidah binti Tumpang dari Melaka, Puan ya? Assalamualaikum. Ya, saya. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Sihat ya, alhamdulillah. Walaupun dalam masalah pun masih boleh ceria bunyinya itu ya. Boleh Puan ceritakan masalah yang dihadapi dengan perniagaan Puan? Saya peniaga kek. Saya ni sejak pandemik ni kan. Ya. Kami tetap buat kek juga untuk hantar kedai-kedai lah. Tapi bahawa kedai itu tak terima sebab dia pun oleh meniaga juga. Jadi saya tetap teruskan juga buat kek untuk nyari hidup saya, untuk bayar cukai-cukai, untuk bayar sewa kedai ke. Untuk menampung hidup hari-hari saya. Boleh saya tahu umur Puan berapa sekarang ya? Umur saya 60. Oh, 60. Jadi sekarang ni buat kek ni, kek apa ya? Saya buat commercial kek. Macam kek, kalau sebelum pandemik ni, orang majlis kahwin, jamuan kahwin, kenduri, semua order kek saya lah. Maknanya Puan buat sendiri ke, ada pekerja ke, di kalangan keluarga ke, macam mana? Saya biasanya buat sendirilah. Sejak pandemik ni saya buat sendirilah. Dulu saya ada pekerja seorang. Sekarang tak ada lah pekerja, tapi saya buat seorang lah, insyaAllah. Ada membabitkan tak masalah contohnya daripada penyewaan premis kilang ke peralatan, ada tak membabitkan itu? Memang ada. Saya memang dulu ada berniaga dekat kilang, buat kat kilang halal kat Melaka. Tapi saya tak boleh bayar lah. Hutang dah banyak, 28,000 kan. Oh, berapa ribu Puan? 28. 28,000. Habis kerani tu kata, makcik bayarlah. Dia cakap dengan pakcik lah, supaya lah. Kan, habis pakcik cakap mana, pakcik ada duit kan. Pakcik sendiri pun, niaga pun susah kan. Suami kakak macam mana? Suami makcik, saya buat kuih. Pakcik hantar kuih ke kedai-kedai lah. Baik. Jadi, kalau boleh diceritakanlah, mana dari segi pendapatan tu, sekarang ni saya tahu mungkin terkesan lah, tapi nak tahu berapa
kutipan pendapatan di musim pandemik ni berapa? Subhanallah. Kalau dapat 100 pun alhamdulillah. Dapat apa kan? Dapat kalau margarin pun dah mahal sekarang. Lebih kurang margarin sekarang tengah dia naik lagi 100 lebih. Jadi kita beli hari ni kena beli margarin. Besok hantar kedai kuih lagi. Apa ni dapat tu beli gula ke beli barang-barang keperluan untuk buat kek lah insya-Allah. Habis bagaimana kakak dapat duit untuk beli makanan harian macam mana? Macam tu lah, macam kita ini niaga, hantar kuih kedai, dapat duit itulah makan, itulah untuk buat modal. Ya. Oh, tapi nampak macam kakak bersabar, kuat semangat dia. Ada macam mana kakak mengawal emosi, tekanan jiwa tu macam baguslah kakak bunyi tak ada macam sedih dan sebagainya sangat. Saya ni anak yang sulung, jadi kena kuat kan. Jadi ada beradik ramai 12 kan. Jadi kita ni kena kuat untuk hidup. Baik, maknanya kakak ni sekarang ni berniaga buat kek. Tapi bila pandemik ni jualan pun dah susut, pendapatannya katanya hanya RM100. Makan pun berdasarkan itu, suami isteri umur dah 60 tahun lebih. Jadi InsyaAllah. saya nak tanya, kalau gitu bantuan apakah yang puan perlukan sekarang ni? Sekarang saya perlukan untuk modal untuk berniaga, untuk bayar hutang-hutang. Tapi memang saya tahulah tak kawan nak tolong semua kan. Kalau dapat sikit pun kita alhamdulillah juga lah untuk bayar hutang. Sikit pun dah bayar api air pun dah alhamdulillah. Ni duit cash money tak ada tau. Tak ada langsung, dalam simpanan tak ada? Adalah ada tabung haji. Ni nak kena keluar tabung haji, nak beli plastik untuk bungkus kek. Plastik bungkus kek kena dia punya advance kena bayar RM1,000 lebih. Alhamdulillah. Jadi Tak apa, insya-Allah puan bersabarlah ya. Ini hanyalah satu fasa dalam kehidupan puan di mana Allah memberikan ujian bukan saja kepada puan tetapi juga pada ramai orang lain macam puan. Ya, Tapi insya-Allah di sini talian jiwa akan cuba melihat kes puan dan insya-Allah akan dibantu sebaik mungkin. Betul tak Ustaz? Betul. InsyaAllah pasukan talian jiwa pasti akan menghubungi balik puan sebagaimana juga pemanggil sebelum ini di mana kita harapkan nanti ada sedikit daripada sumbangan orang ramai untuk puan dan juga kita melihat juga tadi mungkin dari segi mungkin ada setengah sebelum ini yang rasa bingung macam mana nak bangkit balik semula kan. Tetapi antara idea yang pernah ditimbulkan ialah kalau katakan ada pihak-pihak yang mengikuti talian jiwa ini ingin mendapatkan servis daripada Puan Zubaidah sebentar tadi ya, mungkin kalau sesuai di kawasan Melaka sana, kita harapkan itu juga perkara yang boleh kita laksanakan bersama insya-Allah selepas ini. Terima kasih Puan Zubaidah ya, insya-Allah. Baik, saudara, jangan ke mana-mana, selepas ini ada seorang lagi pemanggil. Beliau paksa makan nasi dengan air. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama talian jiwa, kami dengar dan kami bantu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton yang masih setia bersama kami dalam talian jiwa #kami dengar dan kami bantu. Ustaz, merujuk kepada masalah pemanggil pertama tadi, Majlis Amanah Rakyat MARA bersetuju untuk melanjutkan pemberian diskaun 30% ke atas sewaan premis perniagaan MARA bagi tempoh 5 bulan iaitu sehingga Disember 2021. Inisiatif ini dijangka akan memanfaatkan lebih 5,700 penyewa. Baik, kami masih lagi bersyarat dan saya masih lagi ditemankan oleh Ustaz Fazrul. Jadi kepada siapa yang ingin meluahkan perasaan dan cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh terus hubungi talian rasmi kami di nombor 03-8994-1657. Baik, kita menerima seorang lagi pemanggil dan kali ini saya difahamkan bahawa beliau adalah seorang ibu tunggal dan khabarnya terpaksa makan nasi berlaukkan air. Assalamualaikum Puan Nursiah kan? Ya, Assalamualaikum
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Baik, Puan boleh ceritakan kepada penonton apakah masalah yang Puan hadapi sekarang ini? Oh, masalah saya berkenaan dengan pandemik COVID-19 ni. Anak saya dia jual pakaian terpakai. Jadi disebabkan keadaan sekarang menyebabkan kita tak boleh nak jual pakaian. Jadi pakaian tu 40% dah 60% berlaku kerosakan dan 40% saja boleh jual. Dalam keadaan sekarang ni orang tak banyak nak beli pakaian. Ustaz ya. Orang beli macam sikit-sikit saja. Ada kalanya RM10 satu hari. Paling selalu biasa dia dapat bawah dari RM50 dah. Jadi ada kalanya sampai 2 atau 3 hari tak boleh jual lah. Jadi saya mengalami masalah hutang peninggalan arwah suami. Sebanyak RM16,000 tak dapat dijelaskan. Kalau boleh, saya nak minta bantuan untuk selesaikan masalah hutang suami, hutang arwah suami yang meninggal dunia. Tapi saya tak tahu macam mana caranya. Baik, hutang tu hutang apa Puan? Hutang maintenance untuk bayar rumah. Oh, tempat yang Puan duduk sekarang ni? Tempat yang saya duduk sekarang ni. Oh, Puan duduk sekarang apa? Di apa? Apartmen ke? Di apa tu? Ada maintenance? Ini adalah flat biasa, projek perumahan RM25,000 je. Oh, jadi maintenance tu dah tertunggak sampai RM16,000 lah. Di samping itu, bisnes anak tu jual pakaian terpakai bundle tu pun dah terkesan. Berlaku kerosakan. Dah kerosakan. Jadi sumber pendapatan utama Puan apa sekarang ni? Saya tidak ada apa-apa bisnes selain pada anak saya jual baju terpakai. Dan saya juga dapat bantuan daripada kebajikan masyarakat hanya RM500 saja. Oh, dengan jumlah RM500 tu mencukupilah untuk menampung keperluan makan minum dalam sebulan tu. Api air. Tak mencukupi sebab saya bayar duit api, duit air. Selain tu masih ada hutang dengan keluarga yang patut saya jelaskan dengan duit yang daripada kebajikan itu. Oh, maksudnya Puan selain daripada hutang tadi yang RM16,000 tu, Puan juga ada berhutang dengan keluarga. Hutang ni hutang untuk apa? Hutang berniaga ke hutang apa? Bukan. Masa arwah suami meninggal dunia, jadi tidak ada kewangan untuk belanja setiap hari. Jadi saya pun mengalami kesakitan, misalnya macam saya ada masalah buah pinggang, masalah lutut saya tarik gel, saya ada darah tinggi dan juga saya ada gastrik. Jadi itulah sebab kewangan tu saya guna untuk merawat lah. Jadi bagaimana Puan dan anak survive sepanjang pandemik ni? Macam mana dalam itu yang saya kata tadi, dalam bawah RM50 dia akan dapat satu hari. Ada kalanya 2 hari atau 3 hari tak ada. Jadi itu sebab yang saya makan apa yang ada. Tapi saya tetap bersyukur sebab saya masih ada makanan yang nak dimakan. Tapi saya dengar cerita katanya Puan pernah makan nasi berlaukkan air. Betul-betul ke? Itu betul. Alhamdulillah. Walaupun tidak ada makanan lain, saya pernah makan macam tu juga. Saya masih ada beras untuk dimakan. Alhamdulillah, Allah masih bagi rezeki kepada saya. Baiklah Puan, jadi apalah soalan ini saya terpaksa tanya juga. Apakah yang Puan harapkan daripada kami untuk meringankan beban yang sedang Puan hadapi ini? Saya hanya nak minta jelaskan hutangnya tertunggak tu saja. Selain daripada itu, kalau boleh dapat pekerjaan yang baik buat anak saya, itu juga saya perlukan. Baik. Terima kasih Puan Nursiah ya kerana memanggil kami. InsyaAllah bagi pihak talian jua, kita akan sama-sama memikirkan cara. Dan sejauh yang kita tahulah, barang semua masalah pemanggil yang kita terima setakat ini mendapat perhatian yang sewajarnya dari pihak talian jiwa redaksi. Betul Ustaz? Ya, apa yang kita buat insya-Allah bagi Puan Nursiah, bila saya dengar perkongsian tadi itu memang mencabar sebenarnya Haji ya, dan insya-Allah kita doakan pada Puan Nursiah dikuatkan ya, terus Puan Nursiah menunjukkan kekuatan tadi bila masih lagi bersyukur Haji ya, bersyukur walaupun
makan dengan nasi dengan air tadi itu, tapi teruskan rasa bersyukur itu, dan moga-moga ramai sahabat-sahabat kita yang mendengar sesi talian jiwa ini sudi menghulurkan sumbangan. Dan di pasukan talian jiwa pun nanti kita akan dalam masa 24 jam ataupun mungkin kalau terlewat sikit 48 jam kita akan berhubung dan akan menyampaikan sumbangan orang ramai yang telah pun kita kumpulkan untuk membantu dalam masa terdekat. Dan harapnya ada di kalangan tuan-tuan yang berada di kawasan Puan Nasiah tadi, daripada mana tadi Haji? Saya tak perasan tadi kan. Tapi kalau katakan nanti kita berhubung, kita boleh daripada Penang. Kalau daripada Penang tu maksudnya orang-orang Penang yang sedang melihat menonton talian jiwa ini, kalau ada peluang-peluang pekerjaan ya, boleh kita temukan, nanti boleh berhubung balik dengan talian jiwa, kita sampaikan balik. Pasal ini adalah platform kita bantu kita dengar bersama ya, insya-Allah. Jadi harap-harap Puan Nursyah bila mendengar ni tenanglah sikit hatinya Ustaz ya. Ya. Baik, untuk makluman juga sebenarnya melalui program Penjana Kerjaya 3.0 kerajaan telah menambah baik beberapa inisiatif, contohnya mengurangkan had kelaikan gaji daripada 1,500 kepada 1,200 di bawah program Malaysianization dalam memberi dorongan kepada majikan untuk mengganti pekerja asing dengan pekerja tempatan. Jadi selain itu, tempoh kontrak penggajian juga akan dilonggarkan daripada 12 bulan kepada 6 bulan bagi kategori pekerja berusia 50 tahun ke atas, golongan OKU dan juga bekas banduan. Baik, kita berhenti dulu Ustaz. Ya. Sebenarnya kita selepas ini akan bersama dengan pesan tokoh, dan siapakah tokoh yang sedang menunggu dalam talian. Dan ke mana-mana, terus bersama Talian Jiwa, kami dengar dan kami bantu. Alhamdulillah kerana masih terus setia bersama kami dalam rancangan Talian Jiwa #kami dengar dan kami bantu. Pada sesiapa yang ingin meluahkan perasaan dan masalah yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini, boleh hubungi talian rasmi kami di nombor 0389941657. Baik, kita sebenarnya akan cuba mencari solusi Ustaz ya. Solusi yang terbaik untuk membantu kedua-dua orang pemanggil tadi. Tapi seperti biasa, dalam setiap episod kita akan jemput individu yang terpilih, ya tokoh, untuk memberikan kata-kata nasihat. Semoga apa yang diberikan itu dapat menjadi pedoman kepada kita. Kali ini kita memperkenalkan seorang individu yang sebenarnya terkedepan, terhadapan dalam memperjuangkan wakaf dalam sistem kewangan Islam. Beliau walaupun mendapat doktoratnya dari Amerika Syarikat, dari Southern University California tak silap, tapi sekarang ni beliau memegang jawatan sebagai ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Beliau adalah Datuk Dr. Muhammad Ghazali Muhammad Noor. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara. Alhamdulillah, nampak ceria Datuk ya. Baik Datuk, dalam keadaan sekarang ni, apakah yang boleh Datuk sampaikan kepada mereka yang sedang menghadapi masalah sebagai satu bentuk inspirasi kepada mereka? Terima kasih. Alhamdulillah, saya memang menghadapi cabaran hidup juga. Pertamanya, sebagai orang Islam, kita kena yakin kepada Allah, pencipta kita. Kerana segalanya berlaku adalah kehendaknya. Dan yang kedua, kita juga mesti tahu membekal diri kita dengan ilmu. Jika kita tidak ada ilmu hidup, iaitu fardu ain dan fardu kifayah, dan walaupun dua individu yang saya baca tadi tentang mafin dengan kain baju itu, mereka mesti ada ilmu dalam penjagaan, kerana dia pun meniburkan dalam bidang penjagaan. Yang ketiga, kita kena ingat, kita adalah sebab kita di sini adalah kita adalah khalifah, wakil Allah dan khadam untuk manusia. Maka bila kita ada amanat itu, maka ajaran dalam surah Al-Duha itu, bila mulanya matahari, itulah tarikh masa hidup nak mula. Life begins at sunshine. Itu kena tahu. Segalanya, bukan masa malam. Life begins. Subuh. Itu maknanya sebagaimana amalan binatang, burung dan sebagainya, mereka keluar. Maka manusia kena juga sama dengan makhluk-makhluk lain menjalankan amanahnya. Yang ketiga adalah kita kena tahu bahawa dalam perjalanan hidup, kita ada ujian.
Iman kita tidak akan sempurna kalau tidak ada ujian oleh Allah. Dan mahu dalam Islam kita nyata. Dan lain-lain agama pun mereka kena cari sebab mereka dalam agama mereka. Ya, kadar hidayah itu hak Tuhan. Bagi saya rasa kita kena faham bahawa sekarang ini COVID ini adalah satu temparan kepada manusia. Kerana COVID ini bukan seperti yang biasa. Dia seluruh dunia. Tak pernah berlaku dalam zaman kita. Dia last one adalah the Spanish flu pada awal tahun abad 19, 60 million orang meninggal. Maupun kalau saya ada surat khabar, di Nibong Tubal Pulau Pinang pun ada laporan dalam surat khabar orang mati pada zaman dulu. Ya. So hari ini pada saya, kita melihat COVID ini dia mencuit kita. Dan hari ini di Malaysia, pelik bagi Malaysia lah sebagai negara yang terbuka. COVID ini dia membawakan krisis sampingan. Pertama, ekonomi yang kita tahu. Kedua, oleh kerana ekonomi menendak dan kita perlu mencari kaedah mengawal COVID ini, kita tutup sekolah. Apa yang berlaku pada hari ini, seperti macam dunia kedua, macam perang, 2 tahun budak-budak muda tak habis mengaji. Ini satu hakikat. Di mana dalam tempoh mereka, zaman kita, mereka tidak mendapat edaran hidup, mahu dari segi individual dalam social development dan juga sekolah. Tersekat. Yang ketiga, yang kita lihat hari inilah masalah. Iaitu hakisannya terhadap masyarakat. Apabila ia tidak ada daya tahan. Ia menguji daya tahan kita, daya fikir kita, daya mampu kita untuk melihat isu COVID ini dalam konteks yang lebih luas. Bukannya soal kesihatan. Tidak. Ia menguji negara kita dengan ujian ini. Allah membawa ujian. Maka kita bertanya dengan ni, kita ni bersedia ke dalam konteks? Saya bawa ini kerana saya dah ikut sahabat saya. Soal cerita dari Nabi Allah Yusuf. Diberikan gambaran visi. Dia mentadbir, dia menterjemahkan 7 tahun kebaikan dan 7 tahun masalah. Kalau kita guna konsep itu, kita tanya bagaimana adakah negara kita, orang Melayu, orang Islam dan orang bersedia di mana diberikan ajaran dalam Al-Quran, bayangan masa zaman itu. Datuk, itu jawapan saya. Dengan pengalaman Datuk yang banyak ya di dalam negara, di luar negara yang menguruskan wakaf, mungkin bila Datuk cakap tadi tentang surah Yusuf, tentang 7 masalah dan 7 tahun masa untuk menyelesaikannya, apakah yang boleh dibuat oleh masyarakat umum agar yang mendengar talian jiwa hari ini dia tahu dah saya ni tak terlambat untuk mengambil teknik 7 tadi itu, saya nak kena buat sesuatu agar kami boleh bangkit. Ya, ini menjadikan satu soalan cupu mas kepada semua majlis agama negeri dan persekutuan kerajaan negara. Ia menunjukkan kalau kita gunakan capitalist system, dia ada putaran 10 tahun. Kalau tuan-tuan, every year 10 tahun dia ada krisis. Ya? Kadang-kadang dia man-made tu. Bukan dia betul itu, just hanya mencetus. Dan kita menghadapi tekanan dari segi aspek kewangan. Hari ini, tekanannya bukan satu kewangan. Dia seluruh sistem negara diuji oleh pihak-pihak yang tentu yang dikatakan reset the new world tu. Dia kata the new world order. Kita bagi balik bagi orang Islam. Kita kata mana world order orang Islam hari ini. Itu satu cabaran. Bagi saya, jawapannya adalah seperti mana dapat inspirasi daripada sejarah tamadun Islam. Islam telah melahirkan 7 peradaban, ya, dan kejayaan Barat dan sebagainya hasilnya ada daripada peradaban Islam bagi mereka yang ada ilmu, ya. Saya membacakan, ya, Ottoman dan sebagainya. Dan begitu balik, kalau kita pergi balik kepada asal wakaf itu, kenapa saya hanya menjadikan wakaf sebagai penyelamat umat? Karena kapitalisme tidak ada jawapan pada dunia hari ini. Mereka pun mengakui. Tapi jawapan bagi orang Islam, kita telah lupa ilmu ini satu, amalan ini, dan juga kemampuan kita nak menggunakan wakaf. Bagi saya wakaf itu senang. Jawapan hari ini senang saya. Tadi saya ada kes tadi. Kan makcik tu yang dia muffin. Right? Ya, betul. Muffin dia tu.
Muffin itu adalah makanan orang kaya. Betul. Sekarang tak dia kena tukar apa? Saya cakap tadi. Dia kena tukar produk line dia. Bukan dia punya business line. Daripada kek muffin kepada Kek biasa. bukan roti. 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 Dan juga dalam keadaan COVID sekarang, saya dapat maklumat, orang dan bagi Zainal kan, kita berapa kali nak keluar rumah. Masalah kesihatan kan. Betul. So kita bila buat bekalan sekarang yang laku ada frozen food. Frozen food. Kita frozen sayur ke apa semua frozen, sate frozen, gulai frozen, semua belajar dan saya keluar saya beli untuk 1 bulan. Bayangkan makcik sahabat saya tu dia ada kepakaran, dia ada pengalaman. Dia hanya menukar dia punya produk type tu pada roti dan semua benda tepung. Dia buat pakai mesin. Itunya jawapannya saudara sekalian. Ya. Saya ada kes betul. Datuk bukan saja boleh membedah soal wakaf ni secara global, tapi secara mikro, Datuk Okey, Datuk. Makronya okey, saya bagi jawapan. Senang saya di Melaka kan. Ya. Kita fikirkan venture capital wakaf. Ingat tak soalan venture capital? Kita ada wakaf, kita bagi makcik ni ada kes begini. Takkan tak ada. Saya pun saya nak bantu. Maknanya surau kami boleh bantu makcik ni. Kita kutip dana, okey dana. Maknanya bagaimana berlakunya, kes itu menjadikan itunya medan ini mustahak. Dia jadi solution delivery. Satu. Kedua ni rangkaian kita dalam kerajaan, IKS ke, SME ke, dia kena dengar kes yang betul ini. Di Ampang Jaya tuan-tuan sekalian, kita ada food bank mapping. Dia bubuh merah dan biru. Merah yang memerlu makanan, biru yang ingin memberikan makanan. Ini matching. Ini business matching wakaf. So, ideanya boleh buat. Dan boleh dibuat. Tak payah ada hukum-hukum. Orang nak mati. Orang nak makan. Datuk, Maknanya... maaf mencelah Datuk. Pendapat Datuk punya idea memang banyak dah Datuk. Kalau kita ada masa Datuk, kita boleh bincang, duduk, minum kopi Datuk. Saya rasa macam-macam yang kita boleh pelajari. Tapi maaf Datuk, masa ni sangat mencerubui. Saya terpaksa mencelah Datuk Kita ucap terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Ghazali Makno Datuk dan bersama dengan kita di atas perkongsian itu. Terima kasih Datuk. Ustaz. Percaya pada wakaf sebagai satu akhirat enterprise. Itu solutionnya. Dan juga pada Fazli, surah Al-Imran ayat 14 dinyatakan KPI dunia yang kebaikan dunia. 6. Dan juga 16 dan 17 akhirat punya KPI. Penyantuman ini tidak disebutkan. Saya minta Fazrul pergi cari ayat dalam ni, saya dapat pada Profesor Dr. Ali Saripan. Saya kena mengakui dia mengajar saya. Kita kena sambung lagi tu. Itu soalannya. InsyaAllah. Saya nak sambung lagi dengan perbincangan dengan Datuk. Tak tahu bila. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian itu tadi. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sidang penonton itu tadi perkongsian yang sangat bermakna dari seorang tokoh yang mahir dalam bidang wakaf dan juga kewangan Islam. Jadi Ustaz, kita berhenti dulu. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam talian jiwa #kami dengar dan kami bantu. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali lagi dalam talian jiwa #kami dengar dan kami bantu. Anda masih ditemani oleh saya, Zainal Arifin dan Ustaz Fazrul Ismail. Dalam program ini, kami akan cuba untuk membantu mereka yang terkesan akibat wabak COVID-19 tanpa mengira status keluarga melalui beberapa alternatif bantuan dari segi kewangan, makanan maupun sokongan emosi. Jadi, kuatkanlah mental dan fizikal dalam kita berusaha untuk melawan wabak ini. Ya, jadi itu betul Haji kita bercakap tentang berusaha mengekang wabak ini kita sama-sama ringankan mulut untuk bertanya khabar. Ini perkara yang penting sangat pada waktu pandemik yang melanda ini. Tanya khabar ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai. Mungkin dengan sikap prihatin ini, emosi kita boleh menyuntik semangat kepada ahli keluarga kita sehingga mereka pun bersedia untuk saling dibantu, membantu. Dan kalau ada masalah cabaran daripada mereka, tuan-tuan mungkin tak dapat selesaikan, mungkin boleh juga disampaikan pada talian jiwa. Kita boleh sama-sama membantu mendengar bersama, insya-Allah. Baik.
Kepada penonton, inisiatif kami sebenarnya adalah ingin mencari bantuan atau yang ingin membantu kami dari pelbagai aspek dialu-alukan. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus layari platform rasmi Soul Fitness di Facebook, Twitter, Instagram dan Telegram. InsyaAllah dengan izin Tuhan kami dengar dan kami bantu. Di samping itu, pihak kerajaan dan agensi kerajaan juga ada mewujudkan pelbagai talian bantuan khusus untuk sesiapa yang memerlukan. Antaranya talian kasih 15999 yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Tapi sebenarnya dalam kita menghadapi ujian demi ujian ini, ada cara yang diajar oleh Islam. Dan saya ingin bacakan sesuatu yang telah disediakan oleh sidang redaksi Soul Fitness. Hanya Allah tempat mengadu. Begini bunyi dia. Apabila tekanan sudah memuncak, kesabaran pula diuji dari segenap arah, maka kita perlukan tempat untuk meluah agar kesejahteraan emosi kita terjaga dan terpelihara. Kita perlukan telinga untuk kita salurkan aduan dan segala kekusutan jiwa. Terkadang, apabila sepertinya tempat kita mengadu tidak mendapat respon yang kita harapkan, malah mungkin ia kembali menambah tekanan yang sedia ada. Ketahuilah, ada Allah yang Maha mendengar setiap masa, setiap ketika. Dia Maha hidup dan tidak pernah leka maupun lalai tentang keadaan hamba-hambanya. Hanya Allah Azza wa Jal tempat mengadu. Betul Ustaz? Ya, itu yang penting kita mula dengan perasaan positif itu tadi kan, untuk kita memulakan menghadapi hari-hari baru kita. Dan diucapkan tahniah kepada tuan-tuan yang bersama dalam talian jiwa ini, kerana bila kita mula mendengar perkataan yang positif ya sesama kita kongsikan dengan rakan-rakan lain, mungkin di Facebook ataupun di mana saja kita ada peluang untuk bertanya khabar. Perkara positif itu memberi semangat dan kemudian akan dibukakan pintu-pintu solusi sebenarnya, insya-Allah. Syaratnya ketika berhadapan dengan kepayahan itu, ada janji Allah dalam surah Al-Insyirah. Ya, biasa kita baca alam nashrah, auzubillahi minasyaitonir rajim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Iaitu bagi setiap satu kesusahan ada kemudahan, bagi setiap satu kesusahan ada kemudahan. Paling kurang Haji dijanjikan 2 kemudahan. Mesti ada paling kurang 2, lebih itu pasti ya, bagi setiap kesusahan. Jadi dengan cara berfikir begitu, insya-Allah itulah yang akan menguatkan jiwa Soul Fitness yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat, damaikan jiwa kita. Dan ada kawan-kawan kita yang sebenarnya ingin membantu, macam yang sebelum ini Haji ya, yang berhubung dengan kita di talian jiwa ini. Dalam masa 24 jam hingga 48 jam itu, pasukan talian jiwa terus menghubungi kepada pemanggil dan kita cuba bantu, insya-Allah menyampaikan sedikit sumbangan awam kepada mereka ini. Maknanya semua pemanggil yang telah, contohnya minggu lepas 2 orang pemanggil itu, ya, tindakannya telah pun diambil. Sudah diambil. Untuk short term, maksudnya ada wang yang kita transfer ke dalam bank. Kemudian kalau katakan ada yang mencari kerja dan sebagainya, kita masih menunggu lagi kepada siapa yang ingin memberi peluang. Dan kami pun juga cuba, pasukan talian jiwa ini berhubung dengan pihak-pihak berkaitan. Contohnya ada istilahnya Pasamen. Pasamen ini satu inisiatif untuk mencari siapa yang ingin mengedarkan di lokasi berbeza frozen food. Tadi kan Datuk tadi ada cakap tentang frozen food. Ada orang yang dah buat frozen food tapi tidak ada market. Jadi dibuka peluang untuk sesiapa yang ingin menjadi ejen, terutama housewife ataupun suri rumah yang tak ada pendapatan, duduk di rumah, ada wakil hantar bekalan, dan harapnya ini membuka ruang lebih banyak lagi, menambah sedikit pendapatan, insya-Allah. Jadi maknanya kalau kita tengok dengan teliti lah, maknanya kadang-kadang kalau itu boleh diibaratkan dalam suasana yang terang, cahaya terang benderang, permata dan maknikam tak nampak. Betul. Tapi dalam bilik yang gelap, dalam gua yang kelam, maka terpancarlah sinar permata dan cahaya itu. Betul. Barangkali boleh juga kita ambil ibrah daripada itu dalam apa yang berlaku sekarang. Dalam kesusahan itu sebenarnya ada kelonggarannya Allah tunjuk pada kita. Dan ada banyak permata-permata insan, permata yang sebenarnya nak menolong sebenarnya.
Yang ada nak bagi RM1, ada yang nak bagi RM10, ada yang bagi RM1,000. Permata itu kadang-kadang kita tak perasan. Pasal RM1 ni bagi setengah orang adalah biasa. Tapi bila RM1 kali 10,000 orang, ia harapnya boleh membantu kepada Puan Norisah tadi ya, ataupun rakan-rakan lain yang sudi bersama dalam kegelapan kegalauan ini, kita munculkan cahaya itu, insya-Allah. Yalah, kegalauan, kegeruhan, Betul. dan sebagainya. Baik, saya ingin sampaikan lagi, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, boleh terus layari platform rasmi Soul Fitness di Facebook, Twitter, Instagram dan Telegram. InsyaAllah dengan izin Tuhan kami akan dengar dan kami bantu dan kami respon. Sebenarnya kalau tuan-tuan layari Facebook Soul Fitness, tuan-tuan boleh menyaksikan rakaman perbualan antara Ustaz Fazrul dengan beberapa orang pemanggil. Tak jauh beza dengan apa yang kita lakukan sekarang. Cuma di sana mungkin lebih ramai lagi. Contohnya yang baru-baru ni yang saya perasan, ada seorang pakcik yang saya sempat dengar. Masalahnya ialah beliau daripada Selangor pergi ke Pahang menjaga anak yang aksiden. Dia tak ada pendapatan, dia driver lori dulu ya. Jadi baru ni dapatlah satu peluang bawa durian, aku tak silap. Ada peniaga yang ada masalah, jadi dia mengambil peluang itu, dapat RM50. Tetapi tidak ada pendapatan lain, dia amat sedih, ada isteri, ada anak. Jadi saya tanya apa idea dia. Dia kalau boleh nak bawa produk daripada Pahang itu ke Kuala Lumpur, tapi dia tak ada kenderaan. Jadi harapnya ada insan-insan yang sudi meminjamkan kenderaan, yang ingin mengambil produk ikan patin daripada Pahang contohnya, kita temukan, harapnya pakcik tersebut dapat menuju yang immediate relief. Wang kita akan sampaikan, tetapi berapa banyak yang boleh kita bagi wang kan, jadi kita bagikan joran, harapnya kita dapat bina bersama dalam Soul Fitness ini, insya-Allah. Betul lah. Kadang-kadang dalam keadaan yang begini, apa yang kita perlukan untuk menjana pendapatan kita itu kalau sudah tiada, contohnya dalam kes pakcik tadi ini, keretanya untuk dibawa taksi Grab contohnya itu telah tak mampu dibayar dan ditarik, hilanglah sebuah pendapatannya, hilanglah punca pendapatannya itu. Baik, terima kasih Ustaz di atas penjelasan yang begitu padat. Saudara, kita sudah pun tiba ke penghujung rancangan. Terima kasih Tuan Fazrul, Ismail bersama dengan kami, dan selama 1 jam ini terima kasih kepada anda juga dan menonton Talian Jiwa. Rancangan ini akan kudara lagi insya-Allah minggu depan dengan banyak lagi kisah-kisah sebenar, masalah-masalah sebenar yang dihadapi oleh masyarakat masa kini. Jangan lupa bersama dengan Talian Jiwa, bersiaran dari pukul 6 petang hingga 7 malam setiap hari Khamis hanya di Astro Oasis. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.